nikmat dalam setiap suapan. Biskut cheese, biskut cheese, nikmat dalam setiap suapan. Cheesecake, 5 bintang, creamy kebu enak tak muak. Mudah sekali, ramai dah coba. Biskut cheese pastinya pilihan semua. Biskut cheese, wow. Biskut cheese, biskut cheese, biskut cheese, nikmat dalam setiap suapan. Biskut cheese, biskut cheese, nikmat dalam setiap suapan. Cheesecake, 5 bintang, creamy kebu enak tak muak. Mudah sekali, ramai dah coba. Biskut cheese pastinya pilihan semua. Biskut cheese, wow. Biskut cheese, biskut cheese, biskut cheese, nikmat dalam setiap suapan. Biskut cheese, biskut cheese, nikmat dalam setiap suapan. Cheesecake, 5 bintang, creamy kebu enak tak muak. Mudah sekali, ramai dah coba. Biskut cheese pastinya pilihan semua. Biskut cheese, wow. Biskut cheese, biskut cheese, biskut cheese, nikmat dalam setiap suapan. Biskut cheese, biskut cheese, nikmat dalam setiap suapan. Cheesecake, 5 bintang, creamy kebu enak tak muak. Mudah sekali, ramai dah coba. Biskut cheese pastinya pilihan semua. Biskut cheese, wow. Biskut cheese, biskut cheese, biskut cheese, nikmat dalam setiap suapan. Biskut cheese, biskut cheese, nikmat dalam setiap suapan. Cheesecake, 5 bintang, creamy kebu enak tak muak. Mudah sekali, ramai dah coba. Biskut cheese pastinya pilihan semua. Biskut cheese, wow. Biskut cheese, biskut cheese, biskut cheese, nikmat dalam setiap suapan. Biskut cheese, biskut cheese, nikmat dalam setiap suapan. Cheesecake, 5 bintang, creamy kebu enak tak muak. Mudah sekali, ramai dah coba. Biskut cheese pastinya pilihan semua. Biskut cheese, wow. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat petang. Ya, sembang bersama Mem Mazia petang ini. Mem Mazia dari Biskut Cheese, nikmat dalam setiap suapan. Okey, hai, apa khabar? Hai Madam Sofia, ya, menemani Mem Mazia pada petang ini. Terima kasih. Try wave. Belajar ikon baru. Hai. Oh, dia kena terus wave. Dia kalau 2-3 yang keluar dah tak boleh nak wave. Yang atas tu. Okey, terima kasih bersama Mem Mazia. Ya, hari ni sambung. Yang semalam itu hanya sempat 4 ya. Saja sembang-sembang. Ya, pada petang ini. Hai. Jadi Mem Mazia sekarang berada bersama dengan Facebook dan juga IG Biskut Cheese Official HQ. Okey, semalam 13 langkah menjaga kesihatan mental. Jadi seperti biasalah ya, sembang petang pada hari ini ya, sempena dengan PKP yang kita lalui sekarang ini. Jadi itulah yang Mem Mazia pilih tajuk ya, kesihatan mental. Jadi kesihatan mental ini memang kita tidak boleh elak sekarang ini. Ya, agak terjejas sedikit, tapi kita tidak bolehlah melayan ya. Melayan perasaan dan menjejaskan kesihatan mental sehingga kita menjadi kemurungan. Ya, kita nak elakkan daripada kemurungan. Jadi sebelum kemurungan itu kita cubalah elakkan, sebab keadaan sekarang ini ya dengan COVID-19
ya COVID-19 pandemik ini yang belum reda, dan sekarang ini dengan varian baru, ya. Jadi kita tak pasti vaksin yang kita ambil itu dapat mencegah ataupun mengatasi varian baru COVID-19. Tapi apa-apa pun kita cuba kita berusahalah ya untuk menjaga diri kita daripada COVID-19. Jadi kita bukanlah pakar, jadi kita orang lain yang menjalankan kajian, dan ya kita buat yang terbaik. Ya, dalam keadaan sekarang ini musim PKP, semuanya dalam keadaan ketidaktentuan. Jadi kita hendaklah menjaga kesihatan diri dan keluarga, iaitu elakkan daripada keluar, ya. Kalau tidak perlu, elakkan daripada keluar, terutamanya kita lah yang berumur ini. Hai Hurairah, memang saya try wave. Dapat pun. Hai, you have wave. Sekarang baru belajar step by step. Sekarang memang saya bercadang untuk masuk kelas, ya, kelas yang belajar Facebook dan sebagainya, media sosial. Tak tahulah berjaya ataupun tidak masuk ni. Ya, masuk kelas. Jadi banyak yang tak tahu, tapi zaman sekarang ini kita kena belajarlah, ya, yang berkaitan, kerana sekarang ini anak-anak yang tadika pun dah ya belajar online. Ya, hai Afifah. Oh, dah tak dapat dah. Dia satu je. Tengah belajar sayang. Hai sayang. Jadi kita sekarang ini kita ni orang dewasa sekarang ini, kita agaknya kena cepat belajar. Sekarang ini kalau tengok Memazia, tengok cucu Memazia pun tadika pun dah PDPR. Ya, dah PDPR, dah masuk Zoom. Dah masuk Zoom, tadika dah masuk Zoom, ya. Nanti diorang lebih canggih daripada kita. Maksudnya diorang lebih mahir lagi, sebab diorang tak ada macam rasa takut, ya. Sebab kita ni yang baby bloomers ni, yang lama-lama ni, kita nak tekan tu, kita rasa takut sebab kita bukan zaman kita. Masa dulu mana ada ya komputer bagai, ya, lately je komputer, ada komputer, tetapi jadi kita belajar secara tidak rasmi, ya, cara tidak rasmi. Jadi kita belajar sendiri. Jadi banyak yang tak tahu, ya. Tapi sekarang ini anak-anak tadika pun dah ya masuk Zoom belajar, ya, belajar melalui Zoom sekarang ini masa musim PKP. Dan sekarang ini semua dalam keadaan yang normal baru, ya. Nanti kalau kita sudah semua dah vaksin berkelompok, semua dah divaksinkan, kemungkinan kita boleh, ya, menjalani hidup seperti biasa. Memang saya rasa kita tidak lagi seperti dahulu, ya. Tidak lagi seperti dahulu. Dahulu kalau berjumpa boleh berpeluk-peluk, ya, boleh cium-cium, bersalaman. Sekarang ini semuanya kita menjarakkan diri. Ya, kalau kita jumpa di pasar raya atau sebagainya pun kita hanya hai. Itu adalah norma baru sekarang. Dulu kalau tak bersalam, kita rasa bersalah sangat. Kenapa tadi tak salam dahulu? Jadi sekarang ini, ya, normal baru. So, selepas ini akan jadi norma yang baru bagi kita. Dan untuk kanak-kanak, dia bukannya baru, memang dia barulah. Dia akan tempuhi apa yang norma sekarang. Dia tak ada norma baru lama untuk kanak-kanak. Ya, sebab dia sudah sedar, dia sudah pun berada dalam PKP. Dan apabila PKP sudah selesai, ataupun mungkin secepat mungkin, ya, kita tidak tahu apa akan datang, ya, tak tahu varian apa yang akan keluar, ya. So kita tunggu dan lihatlah, dan kita terima dengan hati terbuka,
Ya, terima dengan hati terbuka, dan kita kalau boleh hilangkan rasa ketakutan yang berlebihan. Ya, memang sebab benda itu berlaku. Apa yang kita boleh buat adalah kita ikut saja arahan, sebab arahan-arahan ini mereka yang lebih mahir, mereka yang pakar dalam bidang, katakanlah bidang virus, bidang penyakit berjangkit, bidang perubatan, ya, bidang kesihatan, ya. Mereka yang tentukan SOP ni. Jadi kita follow sebab bukannya bidang kita, bukannya kepakaran kita. So kalau bukan kepakaran kita seharusnya ikut saja yang pakar, sebab kita pun tak pasti apa yang akan berlaku nanti. Ya, diharap semakin baik dan tidak ada varian yang baru yang kita tidak boleh atasi. Ya, jadi setakat ini varian dari mana Afrika, daripada India, ya, yang mengganas itu, ya, mungkin yang baru. Jadi walau ke mana pun kita hendaklah jaga SOP, ya, kita jaga SOP, pakai face mask, ya, elakkan daripada bersalam, dan sentiasa basuh tangan apabila balik daripada di luar. Dan bila keluar, ya, kalau bersentuhan, terutamanya bahagian tangan, ya, jangan sentuh muka. Ya, itu dia sentuh muka sebab dia masuk melalui hidung, mulut dan juga mungkin mata. Ya, jadi kita jangan sentuh bahagian muka kita dengan tangan kita sebelum kita basuh dengan sabun tangan kita walaupun kita keluar. Jadi kita hendaklah jaga kesihatan kita, dan ya, kita kena bertahan, ya, bertahan. Dan di samping kita kena jaga kesihatan fizikal, kita kena juga jaga kesihatan mental. Jadi sedikit sebanyak di sini Maziah sembangkan, ya, sembang tentang kesihatan mental. Jadi bukannya sesuatu yang negatif kita membincangkan kesihatan mental. Ya, bukannya bila sebut kesihatan mental itu kita sesuatu yang negatif untuk dibincangkan, tidak. Ya, kesihatan mental ini supaya kita dapat mencegah. Ya, sebab kita akan hadapi ni, ya, hadapi PKP, kita mau tidak mau kita kena hadapi PKP. Tidak mau kita kena hadapi pandemik COVID-19. Ya, sama ada kita bersedia ataupun tidak, kita kena hadapi. Jadi kalau tak mahu kita kena hadapi pandemik ini, adalah lebih baik kita membuat persediaan yang mana yang dalam kawalan kita. Ya, yang mana dalam kawalan kita. Yang luar kawalan itu ya, macam apa yang luar kawalan? Luar kawalan ni kita contohnya, ya, kerajaan benarkan, ya, orang Malaysia balik, ya, orang Malaysia boleh travel dengan sebab-sebab tertentu, tapi dikuarantinkan 14 hari walaupun dengar-dengarnya walaupun mendapat 2 suntikan, ya, dapat 2 suntikan vaksin, tetapi bila balik ke Malaysia mereka kena kuarantin, ya, kena kuarantin walaupun mendapat vaksin. Jadi kita akur dengan itu. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita menjaga kesihatan fizikal, di samping kita menjaga kesihatan mental, sebab kita terkurung. Ya, kita menghadapi PKP, sudah lama kita menjalani PKP. Ya, dan ini adalah yang luar daripada normal kita. Yang dahulunya kita bebas, ya, bebas melancong, bebas shopping, bebas beriadah, ya, bebas mengunjung, bebas balik kampung, ya, yang sensitif lah. Yang sensitifnya kita dulu bebas balik kampung menemui ibu bapa. Sekarang ini kita tidak dapat balik kampung. Itu adalah sesuatu yang menyentuh perasaan, bila menyentuh perasaan ini akan mengakibatkan tersentuhnya mental.
Jadi bukannya sesuatu yang negatif untuk dibincangkan tentang kesihatan mental. Jadi ini adalah bertujuan untuk kita tahu bagaimana untuk mengekalkan kesihatan mental yang baik. Ya, di sebalik pandemik, kita menghadapi pandemik, kita menghadapi PKP, kita menghadapi peraturan-peraturan baru, ya, yang kita suka tak suka kita kena patuh. Ya, jadi adalah lebih baik kita buat persediaan dalam kawalan kita, iaitu dalam kawalan kita ialah kita menjaga kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental. Jadi semalam Memazia bincangkan 13 langkah menjaga kesihatan mental, tetapi semalam hanya separuh saja, iaitu sampai yang keempat. Okey, yang pertama semalam mengamalkan cara hidup cara Islam. Ya, itu kita sembangkan semalam. Seperti mana yang Memazia setiap kali sebut tentang kesihatan mental ini tidak boleh dipisahkan dengan agama. Ya, kita tidak boleh pisahkan mental dengan agama. Ya, sebab kita adalah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mesti percaya, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita mesti percaya dan kita mesti yakin. Jadi itulah yang menjaga, menjamin kesihatan mental kita supaya kita tidak tertekan, kita kekal sihat, kita tidak stres, kita tidak murung. Ya, jadi kita perlu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengamalkan hidup cara Islam. Ya. Hai semua. Terima kasih bersama Memazia pada petang ini. Okey, yang itu telah Memazia sembangkan semalam. Ya, yang pertama mengamal hidup cara Islam, iaitu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga hubungan kita dengan ibu bapa, ya, menjaga hubungan kita dengan guru kita, menjaga hubungan kita dengan orang sekitar kita. Jadi itu tidak boleh elak kerana kita hidup di bumi Allah ini mesti berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berhubung juga dengan manusia-manusia lain. Ya, kita bukannya hidup sebatang kara dalam hutan yang ya macam Tarzan. Tarzan pun ada jin dia. Jadi hubungan itu kita kena jaga. Yang kedua, mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu kita jaga pemakanan, kita buat exercise, makan banyak sayur-sayuran, di mana sayur-sayuran mengandungi vitamin, ya, punca vitamin, sumber vitamin adalah sayur-sayuran adalah sumber vitamin. Jadi kita kena jaga cara hidup yang sihat. Yang ketiga semalam, berfikiran positif. Ya, kalau berkait dengan mental lah secara amnya. Secara amnya tidak boleh lari daripada itu. Tidak boleh lari daripada kita mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua, berfikiran positif, persekitaran positif, jaga kesihatan dan sebagainya. Okey? Yang itu adalah yang asas lah. Ya, mana-mana yang kita bincangkan, walaupun kita bincangkan kesihatan mental, mengelakkan kemurungan, mengelakkan anxiety, mengelakkan ketakutan, mengelakkan fobia, ya, sentiasa bagaimana nak gembira, bagaimana nak hidup dengan gembira. Semua itu adalah tidak boleh dipisahkan dengan, ya, menjaga hubungan dengan Allah. Ya, dan kita mesti berfikiran positif. Ya, elakkan daripada berfikiran negatif. Ya. Kalau COVID negatif okey. Ya, tapi mestilah berfikiran positif, ya. Dan yang keempat, membuat keputusan yang bijak. Semalam jadi sampai setakat itulah semalam, ya. Sempat yang Memazia sembangkan. Ya, jadi hari ini kita sambung, ya, bahagian 2. Kita sambung yang kelima, ya, mencari kawan yang baik.
Yang ini pun sama je. Mencari kawan yang baik, ya, kita berada dalam circle yang positif, itu sama saja. Ya, kita kalau kita berkawan, kalaulah kawan kita itu negatif, sama ada kita mesti kuat untuk mengubah dia. Ya, kalau tak boleh ubah dia, lebih baik kita tarik diri. Ya, kalau dia dapat mempengaruhi kita dengan fikiran yang negatif, lebih baik kita tarik diri. Jadi tapi kalau kita berkawan, dia negatif tapi kita boleh mempengaruhi dia untuk ke arah yang positif, maka teruskanlah. Tetapi kalau kita tidak dapat menariknya ke arah positif sedangkan kita tertarik ke arah negatif, maka lebih baik kita jauhkan diri daripada orang-orang yang sebegini, ya. Jadi carilah kawan yang baik, kerana kawan yang baik ini dia akan memberikan tenaga kepada kita. Dia akan memberikan semangat, ya, semangat, menaikkan semangat kalau kita down, ya, kalau kita berada dalam circle yang positif, maka dia akan memberikan aura dan tenaga yang positif. Okey, yang keenam, ya, belajar menangani kritikan dengan baik. Okey, jadi kalau kita nak kritik orang, ya, pertama sekali kita kena niatkan pada diri kita kenapa kita kritik. Ya, kenapa kita kritik atau memberi pandangan kepada rakan kita ataupun orang sekeliling kita. Jadi kita kena tentukan dahulu niat kita. Jadi kalau niat kita untuk katakan membimbing, tujuan kita adalah membimbing kerana Allah Taala, okey, alhamdulillah, ya. Itu yang sepatutnya. Ya, kalau kita kritik orang ataupun kita berikan kritikan yang membina, satu yang utama adalah kita mesti jaga niat kita. Iaitu niat kita, tujuan kita hendaklah untuk membimbing ataupun untuk mempengaruhi orang yang kita kritik itu ke arah yang lebih baik, ya, untuk membuat penambahbaikan, ya, untuk, ya, membina kritikan yang membina dengan niat yang ikhlas. Jadi insya-Allah kritikan kita itu insya-Allah akan dapat diterima dengan baik, tetapi mesti dimulakan dengan niat, ya, niat kita ingin ke arah yang positif kerana Allah Taala. Okey, itu, dan kita hendaklah belajar menangani kritikan dengan baik. Jadi kalau orang kritik kita, ambil secara positif, ya, kerana feedback is queen. Ya, feedback is queen. Segala komen itu adalah untuk kita membuat penambahbaikan, ya. Ambil secara positif. Jadi kemudian kita cubalah, ya, perbaiki mana yang kurang, ya. Kerana kritikan itulah input untuk kita tahu sama ada kita berada di tahap yang mana. Ya. Sebab kadang-kadang mungkin niat kita baik, tetapi cara kita salah. Jadi kita belajar melalui kesilapan. Ya, apabila dikritik, kita kena terima dan kita perbaiki. Tapi katakanlah kritikan itu kita rasa dia kritik tetapi mungkin dia tak faham kita. Ya, kita niat baik, dia tak tahu niat kita, dia kritik. Mungkin kita dapat, ya, ignorekan saja kritikan yang sedemikian. Ya, ignore kritikan yang mana yang kita rasa yang kita buat itu adalah sudah baik, ya, niat kita sudah baik dan kita sudah kaji itulah yang terbaik, dan kita buatlah pembacaan, ya, dan kita tengoklah kalau ada jurnal-jurnal lebih baik, ya. Kalau kita baca jurnal yang telah, ya, melaksanakan apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan itu adalah lebih baik. Jadi kalau ada panduan sedemikian, ada model, ya, kita ikuti model, insya-Allah, ya, kita akan berada di landasan yang
betul. So, kalau katakanlah kita buat, kita terima kritikan. So, kita kena kaji kritikan itu. Ya, kita kena kaji kritikan itu supaya kita boleh buat penambahbaikan. Dan kita mestilah terima dengan hati yang terbuka. Ya, tapi kalau kritikan itu kita rasa sesuatu yang menghina, yang mengguris perasaan kita, maka kita hendaklah jauhi, ya, daripada orang yang memberi kritikan itu. Ya, tapi kalau kritikan itu adalah kritikan yang membina, sebab itulah kita mesti dalam keadaan yang kita berada dalam keadaan yang positif, ya, pemikiran yang positif. Jadi kita kena terima kritikan, ya, mana yang kita rasa kadang-kadang benda tu baik tapi kita tidak dapat terima. Jadi kita hendaklah membuat penyelidikan ataupun membuat pembacaan yang mana yang perlu, yang mana yang baik, ya, kita laksanakan. Tapi kalau kita rasakan kritikan itu adalah satu penghinaan, maka lebih baiklah kita menjauhkan diri daripada orang yang sedemikian, kecuali, ya, kalau kita kuat. Ya, kalau mental kita kuat, kalau katakan kita punya personality kuat, dapat mempengaruhi dia, ya, yang negatif menjadi positif, itu yang terbaik. Tapi kita mesti kena kuat. Kita mesti kena kuat dulu. Kalau kita tak kuat, kita rasa kita tak kuat, so kalau kita menerima kritikan yang menghina, lebih baik kita jauhkan diri, ya, daripada orang yang sedemikian. Ya, okey. So yang itu yang ke-6. Ya. Hai. Okey, itu yang ke-6. Yang ke-7, ya, belajar menyukai dan menjadi diri sendiri. Ya, jadi kita cuba menjadi diri sendiri dan kita hendaklah jujur pada diri sendiri dan kita hendaklah pandu diri kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita kena patuh kepada ajaran dalam Islam, ya. Dan kita dari situ, ya, kita kena belajar menyukai dan menjadi diri kita sendiri. Tapi diri kita mestilah berpandukan kepada Al-Quran dan hadis, ya, iaitu ajaran Islam. Walaupun kita mesti menyukai dan menjadi diri kita sendiri, tetapi diri kita sendiri itu kita mesti bersandarkan hadis dan Al-Quran. Jadi ajaran-ajaran alim ulama, ya, kalau kita tak tahu, kita belajarlah dengan orang yang lebih tahu. Macam kita, macam doktor, ya. Kita sakit, maka kita ikutlah nasihat doktor. Begitu juga dengan ajaran Islam. Ya, kalau kita tak tahu, ya, kita belajarlah dengan orang yang tahu. Ya, orang yang tahu, orang yang kita percayai, ya, dan ramai, ya, sekarang ini senang saja, ya, kita Google saja ataupun kita buka YouTube, kita buka Facebook, kita buka IG, kita buka media sosial tu, kita boleh pilih, ya, orang yang boleh dipercayai. Ya, macam kita ikut ceramah daripada mufti, kita ikut daripada ceramah ustaz-ustaz yang diiktirafkan, ya, ustaz-ustaz yang diiktirafkan, kita ikut. Jadi kita belajar daripada orang yang pakar, walaupun kita kena menjadi diri kita sendiri. Bukannya boleh kita menjadi diri kita sendiri, kita ikut suka kita. Tak. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Hai Nur Haiza Osman. Terima kasih Puan Nur Haiza bersama Memazia di Facebook dan IG. Terima kasih bagi love. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi itulah yang ke-7, ya, walaupun
kita kena belajar menyukai dan menjadi diri kita sendiri. Bukan bermakna kita boleh lantak pi lah, tak. Ya, menjadi diri kita sendiri mesti ada panduan. Ya, kita mesti panduannya adalah Quran dan hadis. Ya, kalau kita tak tahu, kita bolehlah belajar daripada ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ya, yang diiktirafkan. Ya, yang telah diiktirafkan, ya. Banyak, ya, dalam video-video kita boleh tengok, kita boleh belajar, ya, bagaimana untuk menjadi seorang manusia yang memberi manfaat pada orang lain, seorang yang beriman, seorang yang seorang mukmin dan mukminah, ya. Jadi walaupun poin yang ketujuh, belajar menyukai dan menjadi diri sendiri. Kena faham di situ bahawa bukannya tanpa panduan. Menjadi diri sendiri maksudnya kita menurut ajaran Islam dan yang mana kita fikirkan baik dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau orang kritik ke apa, kita hendaklah tapis kritikan itu. Ya, mana yang boleh kita ambil, kita ambil. Mana yang rasa itu akan memberi tekanan kepada kita, kita jauhkan. Ya. Okey. Yang ke-8, ya, belajar berkata tidak. Ya, belajar berkata tidak. Jadi katakanlah orang ajak lepak. Contohnya, jom kita lepak musim PKP ni, belajarlah kata tidak. Ya, walaupun orang itu adalah katakan orang yang dekat dengan kita, walaupun katakan dengan kita tidak tinggal serumah, maksudnya daerah lain-lain, ya, dan ataupun negeri lain. Kalau katakanlah PKP, dia kata tak boleh merentas negeri, ya, katakanlah dengan ibu kita sekalipun, ya, katakanlah tak boleh merentas negeri, ya, dan ibu kita berada negeri yang lain. Jadi kalaulah katakan, ya, adik-beradik ajak balik kampung, ya, untuk berjumpa ibu contohnya, ya, dan masa PKP tak boleh merentas negeri, so kita kena, ya, boleh belajar berkata tidak. Ya, kita fikirkan ini telah melanggar PKP, melanggar SOP PKP, tak boleh merentas negeri. Kita walaupun diajak oleh orang yang, ya, rapat dengan kita, orang yang kita hormati, ya, kita kena belajar kata tidak. Ya, kena belajar kata tidak. Ya, tak boleh ikut aja. Kenapa ikut saja, tak. Ya, ada masanya kita kalau tahu benda itu tidak mendatangkan kemudaratan, ya, kalau sesuatu itu mendatangkan kemudaratan, maka kita kena belajar berkata tidak. Okey, hai, Assalamualaikum, Hakim Mustafa Kamal. Ya, terima kasih menemani Memaziah pada petang ini. Okey, untuk menjaga kesihatan mental, langkah menjaga kesihatan mental iaitu merancang masa dengan baik. Ya, ini adalah macam kita buat jadual. Ya, kita buat jadual, jadi kita tak menggelabah. Ya, kalau kita sibuk macam mana pun, kalau kita buat jadual, kita akan rasa tenang. Ya, lagi sibuk kita, lagi kena buat jadual. Ya, kalau tak ada, macam ada dua perkara je nak buat, mungkin jadual itu boleh buat sekejap saja, ya, tak adalah rigid. Tapi kalau kita kena siapkan tugasan, kita kena, ya, work from home, kemudian kita kena masak, kita kena kemas rumah, kita kena, ya, masak 2-3 kali, sarapan tengah hari, malam, tea, supper, semuanya kita kena uruskan. Kemudian kita kena work from home lagi, kemudian kita, ya, untuk mendapat me time kita sendiri. So kita kena ada jadual, ya, supaya
kita rasa dalam keadaan yang tenang. Bila kita buat jadual, kita ikut, lepas kita buat jadual, ya kita ikut satu persatu. Lepas ini buat apa, lepas ini, kita tak payah fikir dah. Kita ikut saja. Setelah kita fikir buat jadual, satu kali je fikir buat jadual. Kemudian lepas kita buat jadual, kita ikut saja. So ini akan menjadikan hidup kita lebih tenang, di samping kita dapat selesaikan tugasan kita dengan baik. Kalau kita tak ada jadual, ya, kalau kita tak ada jadual, kita akan tidak tahu yang mana penting nak cepat, yang mana tak penting nak cepat, yang mana tak penting tak cepat. Kategori-kategori itu, kalau kita tak ada jadual, kita mungkin akan buat tak penting, tak urgent. Tak penting, tak urgent yang kita buat. Jadi ini akan menyebabkan hidup kita akan huru-hara, menggelabah, tak tentu pasal. Duk fikir yang ini tak siap lagi, yang ini tak siap lagi. Jadi fikiran kita akan bercelaru. Bila bercelaru ini yang akan menjejaskan kesihatan mental. Kita akan rasa cepat rasa takut. Kita akan rasa cepat rasa menggelabah. Ya, kalau kita buat jadual, kita dah tahu keupayaan kita. Ya, yang mana dulu, yang mana kemudian, yang mana prioritinya yang mana. Kita buat yang nak cepat dan yang penting. Kita kena tahu kategori-kategori itu. Nak cepat dan penting, buat dulu. Ya, kalau nak lambat, penting, kita boleh buat nombor 2. Jadi kena buat jadual supaya kita boleh senaraikan dan kita tentukan yang mana yang nak dahulukan, yang mana nak dikemudiankan. Dan kita tak perlu lagi fikir, ya, kita tak perlu, lepas kita buat jadual, kita tak perlu lagi fikir nak buat mana dulu, mana kemudian. Ya, kita ikut saja jadual yang kita buat. Kalau kita tak buat jadual, ya, hari ini katakanlah kita buat jadual untuk seminggu, ya. Ada yang untuk seminggu, ada yang untuk sehari. Jadi jadual untuk seminggu itu kalau kita tak buat, tiap-tiap hari kita akan fikir. Ya, ini akan membebankan mental kita. Yang akan memberi tekanan kepada kita. Jadi kita kena merancang masa dengan baik dengan membuat jadual, ya. Mesti ada jadual, terutamanya yang banyak tugasan yang kita kena buat, ya. Lagi banyak tugasan kena buat, lagilah perlunya jadual supaya meringankan bebanan kepada mental kita, meringankan tekanan kepada mental kita yang akan sekiranya mental kita tertekan dalam jangka masa yang lama, ya, sebab kita mungkin salah satunya kita tak rancang masa kita dengan baik, dengan tidak buat jadual, ya, kita mungkin akan end up with kemurungan, ya. Kita akan berakhir dengan kemurungan, ya. Kalau stres saja tak apa. Ya, stres itu boleh dikawal lagi. Ya, tapi kalau stres yang berpanjangan, ya, disebabkan oleh banyak tugasan dan deadline yang kita kena hadapi, kita kena siapkan, so tak ada cara lain, kita kena buat jadual supaya, ya, tekanan itu dikurangkan dan seterusnya dapat mengelakkan daripada stres yang berpanjangan dan berakhir dengan kemurungan. Okey? Jadi itu merancang masa dengan baik. Nombor 9 iaitu dengan buat jadual. Okey, yang 10, terima perubahan dalam hidup. Okey, terima perubahan dalam hidup. Sekarang ini pun kita sedang menerima perubahan dalam hidup kita. Ya. Perubahan tidak boleh dielak. Terutamanya sekarang ini, PKP, ya, normal baru. Ya, kita mesti adjust, ya, menerima perubahan dalam hidup. Kita tidak boleh lagi tak nak terima. Kita tak boleh adapt dengan perubahan. Kita masih lagi nak duduk dalam zon selesa. Ya, kalau ada perubahan, kita kena
adapt dengan perubahan. Kita kena anticipate dengan perubahan. Anticipate dengan perubahan. Sebab perubahan ini mau tidak mau kita kena terima. Hai, terima kasih bersama Mem Maziah. Hai, Assalamualaikum. Sulaiman, Scoopy. Okey, terima kasih. Okey, itu adalah menerima perubahan dalam hidup. Okey, bagaimana nak terima perubahan dalam hidup? Jadi kita kena buat adjustment dalam hidup kita, dan kita kena buat perubahan. Di samping menerima perubahan, kita pun kena buat perubahan. Sebab kalau kita tidak buat perubahan, kita akan statik, tinggal dalam tidak ada kemajuan. Kalau ada kemajuan, itu bermakna ada perubahan. Ada kemajuan itu menunjukkan ada perubahan. Kalau tidak maju, statik, itu maksudnya tiada perubahan. Jadi, hidup kita ini tidak boleh lari daripada perubahan. Iaitu sebab kita sentiasa hendak meningkat. Kita hendak maju. Kita hendak berjaya, lebih berjaya. Hari ini lebih baik dari semalam dan esok kita doakan agar menjadi lebih baik daripada hari ini. Itu menunjukkan perubahan yang kita harapkan. Jadi kalau perubahan itu, kita memang manusia memang mengharapkan makin baik, makin cemerlang, makin maju. Jadi itu bermakna secara tidak langsung kita kena buat perubahan. Kita hendak semakin maju. Maksudnya kita hendak berubah ke arah yang positif. Jadi kita hendaklah buat perubahan. Tak tahulah berbelit-belit Mem Maziah ni terangkan. Boleh faham? Harap-harap faham maksud apa yang Mem Maziah maksudkan, Mem Maziah sembangkan, kongsikan pada petang ini. Okey, terima kasih love yang diberi, terima kasih. Itulah terima hidup dalam terima perubahan dalam hidup. Terima perubahan dalam hidup. Tapi memang kita terpaksa terima. Tak mau terima, kita akan jadi, kesihatan mental kita akan jadi terjejas. Kalau kita tak mahu terima perubahan, maka kesihatan mental kita akan terjejas. Jadi kita kena terima perubahan dalam hidup kita dan kita kena bersedia untuk menerima perubahan. Maksudnya, kita akan sentiasa keluar daripada zon selesa. Kalau tak berubah, kita akan kekal dalam zon selesa, bermakna tiada kemajuan. So, kalau kita nak meningkat, kita secara tidak langsung, secara tidak sedar, kita sedang keluar daripada zon selesa. Dan kita mesti keluar daripada zon selesa. Kita mesti keluar dalam zon selesa untuk berubah ke arah yang lebih baik. Sebab kita pun doa, kita pun doa supaya kita lebih cemerlang, kita lebih beriman, kita lebih. Itu adalah perubahan yang kita doakan. Jadi kalau kita doakan lebih, maka kita maksudnya kita mendoakan kita keluar daripada zon selesa secara kita tak sedar. Secara tidak sedar maknanya kita sendiri yang mendoakan kita keluar daripada zon selesa yang kita secara tidak sedar kita doakan itu. So apabila kita itulah kadang-kadang kita doa lain, kita fikir lain. Kita doa nak lebih baik, lebih cemerlang. Tapi kita tidak seiring dengan perbuatan. Kita doa lain, kita buat lain. Jadi itu yang menyebabkan kita rasa
tertekan. Itulah yang kadang-kadang Allah bagi apa yang kita perlukan, bukan yang kita hendakkan. Itulah jadinya. Ya. Kita doakan, kita nak lebih baik. Kalau nak lebih baik, kita mesti berubah. Ya. Kalau kita nak berubah, ya, kalau kita nak berbelit-belit, ya. Okeylah, tak apalah. Harap-harap viewers dapat apa yang Mem Maziah maksudkan. Mem Maziah maksudkan di sini, ya, kalau kita doakan kita nak lebih baik, lebih berjaya, bermaksud cara tidak langsung kita mendoakan kita keluar daripada zon selesa. Kita tak sedar tu. Dan bila kita keluar daripada zon selesa, maka kita pula mempersoalkan kenapa kita tidak dapat hadapi cabaran. Ya. Jadi itu tidak seiring dengan apa yang kita doakan, dan kita kena tahulah, ya. Sebab itulah, ya, kita mestilah bersyukur dengan apa yang Allah telah rezekikan kepada kita. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita doakan dan apa yang sepatutnya tindakan kita. Kita mesti seiring. Okey, panjang lebar tentang terima perubahan dalam hidup. Okey, yang 11, bina keluarga bahagia. Ya, bina keluarga bahagia. Ya, di samping menjaga hubungan dengan Allah, ya, kita berkawan dengan orang yang baik, ya, kita hendaklah membina keluarga yang bahagia. Jadi nak bina keluarga bahagia ini, kita hendaklah, ya, ikut ajaran Islam. Bagaimana nak bina keluarga yang bahagia? Ya, kita ada macam sunnah Nabi, ya. Kita ada model-model, kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau, ya, menjaga keluarga, ya, dalam keluarga bagaimana, dan ini, ya, kita boleh jadikan model, ya, untuk kita bina keluarga bahagia. Kita tak boleh buat apa yang kita suka. Tapi kita kena buat yang betul. Yang betul. Walaupun kita tak suka, kita kena buat yang betul. Bukannya yang kita suka. Ikut kepala kita. Tak, bukan ikut kepala kita. Ya, kita kena ikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh ajaran dalam kitab dan hadis, ya, dalam ajaran Allah, ajaran Islam, ya, untuk membina keluarga bahagia. Kalau kita ikut, keluarga akan jadi bahagia. Yang tak bahagianya biasanya banyak prasangka. Ya, banyak prasangka yang menyebabkan kita tak dapat bina keluarga yang bahagia. Contohnya macam ni, ada setengah orang tak naklah buat baik sangat, nanti orang pijak kepala. Jadi buat baik sangat itu, apa yang baiknya? Ya, apa yang dikatakan baik? Tapi yang dikatakan baik itu kalau kita ikut ajaran Islam. Ya, bukannya kita ikut kepala kita. Okey, ikut kepala kita, bukannya ikut ajaran Islam. Okey, dan yang ke-12, ya, berkongsi masalah. Ya, berkongsi masalah ini hendaklah berkongsi dengan orang yang kita percayai. Orang yang boleh menjaga maruah kita, orang yang kita mesti kongsi supaya kita dapat mengurangkan tekanan dalam hidup kita. Okey, jadi hendaklah berkongsi masalah. Sekiranya tiada orang yang hendak dikongsikan masalah, biasanya kongsilah dengan kaunselor. Kalau anda mengetahui kaunselor yang anda kenal, ya, ataupun
orang yang kita hormati, ya, kita kena kongsi masalah kita, tak boleh pendam. Ya, kita tak boleh pendam, sebab kalau kita tak berkongsi, kita tak bercerita, kemungkinan kita tidak akan dapat jalan keluar. Kadang-kadang dengan bercerita itu sendiri kita yang mencari jalan keluar. Ya, kalau kita pendam, ya, kita akan kalut pada diri sendiri. Ya, kita mungkin tidak dapat jalan keluar. Jadi dengan bercerita kepada orang yang dipercayai, kepada orang yang dihormati ataupun kaunselor, tapi kalau dalam kes kemurungan, kena cerita kepada psikoterapi. Psikoterapi ataupun doktor kena bercerita, itu dalam kes kemurungan. Kalau yang biasa-biasa kita ni, ceritalah kepada orang yang kita percayai, yang kita hormati, yang kita yang lebih yang positif. Ya, cerita kepada orang yang positif. Ya, jangan cerita kepada orang yang negatif. Nanti lagi teruk kita. Ya, kalau kita, dia pun tambah lagi. Ya, tambah. Tapi tak selesai, masalah makin tambah masalah. Dan yang terakhir, yang ke-13 adalah jangan berhenti berdoa. Ya, doa adalah senjata mukmin. Jangan berhenti berdoa. Ya, jangan berhenti berdoa. Ya, sebab itu saja yang kita ada. Ya, itu saja yang kita ada. Kita hendaklah sentiasa berdoa. Itu adalah senjata kita. Ya, dan itu adalah harapan kita. Dan kita hendaklah bersangka baik, ya, terutama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita jangan berhenti berdoa. Ya, walaupun kita dalam keadaan yang kita rasa kita dalam keadaan yang dianiayai ke, kita difitnah ke, kita dalam keadaan yang kecewa, yang kita gagal dan sebagainya, ya, kita janganlah berhenti berdoa. Ya, di samping kita menceritakan pada orang lain, ya, kita usaha lain-lain, dan kita hendaklah sentiasa berdoa, kerana itu adalah senjata bagi orang mukmin. Yang ini yang memastikan, ya, kita menjaga kesihatan mental kita. Itulah cara kita menjaga kesihatan mental, untuk memastikan mental kita berada dalam keadaan yang baik. Okey. Sebab doa itu adalah harapan kita, dan Allah telah janjikan, ya, kalau kita berdoa, bagaimana cara berdoa dan sebagainya, Allah dah janjikan akan makbulkan doa kita. Kita mesti percaya, ya. Sama ada lambat atau cepat, doa kita akan dimakbulkan. So kita jangan berhenti berdoa, ya. Okey, jadi sekali tu kita dianggapkan mempunyai kesihatan mental yang baik jika kita selesa dengan diri sendiri, orang lain, persekitaran, dan dapat memenuhi tuntutan kehidupan. Ya, jangan cepat rasa stres dengan keadaan sekeliling, dan carilah cara yang terbaik untuk anda bertenang. Okey, itu adalah 13 langkah menjaga kesihatan mental. Ya, jadi terima kasih bersama dengan Mem Mazia. Hai. Jadi itu adalah sembang Mem Mazia pada petang ini. Ya, sambungan, ya, semalam tak selesai semalam. Jadi hari ini kita sambung, ya, 13 langkah menjaga kesihatan mental. Tetapi yang boleh Mem Mazia rumuskan, ya, sepanjang sembang Mem Mazia pada petang hari, ya, satu, tidak lari daripada, ya, kita
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tak boleh lari. Ya, kemudian samping itu pecahan-pecahannya adalah kita berfikiran positif, berdoa, ya, jaga kesihatan, ya, kesihatan mental kita lah, dan semuanya ya hendaklah dalam keadaan yang positif, ya. Tapi yang tak boleh dipisahkan adalah ya kita dekat, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak boleh elak. Kemudian yang kedua adalah kita mesti berfikiran positif. Dua ini tak boleh tiada. Mesti ada kalau berkaitan dengan mental. Ya, mental ini yang berkaitan dengan mental adalah stres, gembira, perasaan, ya, emosi kita. Itu adalah daripada mental kita. Ya, dan rasa takut, gembira, seronok, ya, yang itu adalah berkaitan dengan mental. Dan kalau kita nak capai yang seronok, yang bahagia, yang itu, ya, kita hendaklah jaga hubungan kita dengan Allah dan kita hendaklah berfikiran positif. Itu tak boleh dipisahkan. Ya, jadi terima kasih bersama dengan Mem Mazia, sembang dengan Mem Mazia petang ini, menemani Mem Mazia petang ini, menemani celoteh Mem Mazia pada petang ini. Jadi hingga kita jumpa lagi, takut nanti hang telefon Mem Mazia. Jadi setakat ini untuk hari ini. Okey, jika ada komen sangat dialu-alukan, ya, terima kasih. Semoga perkongsian Mem Mazia hari ini memberi manfaat kepada semua viewers yang ada bersama dengan Mem Mazia. Kalau tak banyak, sangat banyak. Mem Mazia diajar macam tu sekarang ni. Kalau tak banyak, alhamdulillah. Kalau tak banyak pun tak apa, sangat banyak, alhamdulillah. Okey, semoga perkongsian ini dapat, ya, memberi manfaat. Kalau tak memberi manfaat, ya, mesti ke positif. Faham. Dia kata faham ke tak? Tak ada. Sekarang ini semua positif. Faham. Betul. Dia tak kata betul tak? Ataupun tak. Dia kata tak. Tak ada. Tak tu tak ada. So, faham. Dia tak kata faham. Tak faham, tak ada. So sekarang ni kita tengok, ya, ramai yang, ya, menyebarkan benda-benda yang positif. Sebab kita memerlukan tenaga dan aura yang positif ni di saat, ya, pandemik sekarang ini. Kita sangat memerlukan semua aura-aura dan tenaga yang positif. Jadi terima kasih, ya. Maaf jika tersalah kata, tertutur kata, ya, gerak bahasa, gerak badan yang mungkin dia tidak menyenangkan. Ya, segala kelemahan itu adalah datang daripada Mem Mazia sendiri dan segala kebaikan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hingga jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye. Kita dengar jingle Bisco Cheese. Bye. Okey, bye. Terima kasih. Jumpa lagi. Mana ni?